Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 30 Mac bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Segerakan pemilihan parti, itu gesaan bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Menurut beliau, hanya dengan menyegerakan pemilihan parti dapat menyelesaikan kemelut dalaman UMNO. Menurut ahli Parlimen Rembau itu, pemilihan yang sepatutnya diadakan tahun ini tidak perlu ditangguhkan selepas pilihan raya umum ke-15. Katanya UMNO mesti menghadapi PRU dengan kepimpinan yang mempunyai mandat jelas dan boleh mendapat sokongan rakyat. Dalam perkongsian di laman Instagram, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu juga menyarankan Majlis Tertinggi supaya menyegerakan pemilihan. Majlis Tertinggi juga katanya tidak boleh terus membiarkan parti terus dibelenggu kemelut sedemikian. Sementara itu, dalam ciapan di laman Twitter, beliau memuat naik ciapan segerakan pemilihan, let's settle this once and for all. Ahad lalu, Perhimpunan Agung UMNO 2020 memutuskan tiada kerjasama dengan Bersatu, PKR dan DAP untuk PRU 15. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan ketua-ketua sayap parti dalam ucapan masing-masing turut menyelar sikap pemimpin tertentu dalam UMNO kerana dikatakan bertindak umpama gunting dalam lipatan. Ahmad Zahid juga mencabar ahli-ahli UMNO yang menjawat jawatan menteri supaya meletakkan jawatan jika mereka benar-benar ikhlas dalam perjuangan parti. Berita seterusnya. Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan melontarkan persoalan sama ada meletak jawatan atau menarik diri dari Kerajaan Perikatan Nasional PN akan memberi kebaikan kepada rakyat ketika ini. Beliau yang juga naib Pergerakan Pemuda UMNO berkata, pastinya persoalan itu akan dibincangkan sama ada tindak tanduk itu akan membawa impak positif atau sebaliknya. Menurut Syahril, kepimpinan UMNO akan mengkaji segala sudut bukan hanya untuk kepentingan parti tetapi juga rakyat dalam membuat keputusan tersebut. Beliau juga yakin perkara tersebut akan dipertimbangkan dan pada masa yang sama, pendirian UMNO jelas seperti mana diumumkan ketika Perhimpunan Agung 2020 iaitu tiada kerjasama dengan Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun keputusan Ahad lalu menambah satu lagi elemen iaitu jika sebelum ini UMNO memutuskan tiada kerjasama dengan Bersatu dalam PRU 15, kini UMNO akan menentukan tarikh untuk menarik diri dari Kerajaan Perikatan Nasional pada satu tarikh. Ditanya tentang pertemuan Menteri-Menteri UMNO dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Syahril berkata buat masa ini beliau tidak mempunyai maklumat mengenainya. Syahril berkata selepas menjadi panelis dalam Forum Demokrasi Malaysia Anjuran Institut Strategi Antarabangsa ISI yang bertemakan merangka masa depan demokrasi parlimen di Malaysia di Ibu Negara. Semalam, media melaporkan beberapa menteri bertemu Tan Sri Muhyiddin Yassin namun maklumat lanjut mengenainya tidak dapat diperincikan. Ia dipercayai berkaitan dengan gesaan parti semasa Perhimpunan Agung UMNO berlangsung Ahad lalu supaya menteri-menteri, timbalan menteri dan ketua syarikat milik kerajaan dari parti UMNO segera meletakkan jawatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri akan ke Arab Saudi dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan perincian berhubung prosedur operasi standard SOP ibadah haji musim ini. Kerajaan dijangka membuat ketetapan berhubung penghantaran jemaah haji negara ke Tanah Suci selepas perincian SOP tersebut diselesaikan. Bercakap kepada pemberita selepas melancarkan dana wajar Yayasan Islam Negeri Kedah, Dr. Zulkifli berkata, pemergiannya ke Arab Saudi kelak menjawab segala persoalan tentang ibadah haji dalam suasana baharu berikutan penularan wabak COVID-19. Tahun lepas, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pelbagai syarat ketat untuk menunaikan haji termasuk bilangan jemaah tidak melebihi 10,000 orang. Selain semua jemaah perlu disaring sebelum tiba di Mekah dan Madinah. Pada tahun ini pula, Menteri Kesihatan Arab Saudi Dr. Taufik Al-Rabiah dilaporkan berkata antara syarat utama kemasukan jemaah haji pada Julai nanti ialah wajib mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mengulas pengambilan vaksin COVID-19 oleh bakal jemaah, Zulkifli berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta Kementerian Kesihatan bagi tujuan itu.
Pelaksanaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL bersandarkan kepentingan ekonomi serta isu teknikal dan bukannya untuk kepentingan politik. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, keputusan untuk kembali ke jajaran asal yang dinamakan sebagai jajaran ECRL 3.0 bertujuan memaksimumkan kelebihan dari segi ekonomi dan teknikal bagi keseluruhan projek dan kesan limpahannya. Menurut Menteri Pengangkutan, jajaran ECRL 3.0 adalah untuk melengkapkan penubuhan hub kargo nasional di Serendah dan meningkatkan kecekapan perjalanan kargo bagi Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dan ECRL. Ini kerana 70% hasil ECRL adalah dari pengangkutan kargo, kata Datuk Seri Wee Ka Siong dalam satu kenyataan hari ini. Kenyataan tersebut sebagai maklum balas terhadap satu penulisan yang dipaparkan di sebuah portal yang mendakwa pembinaan ECRL bermotifkan politik. Mengulas lanjut, katanya, hub kargo nasional itu adalah untuk membentuk ketersambungan rel dari Serendah ke koridor ekonomi dan pelabuhan di Semenanjung Malaysia. Ia termasuk wilayah ekonomi koridor utara NCER dan pelabuhan Penang, wilayah ekonomi Pantai Timur ECER dan pelabuhan Kuantan serta Iskandar Malaysia dan pelabuhan Tanjung Pelepas di selatan. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan Assalamualaikum.